Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, kita dapat bertemu sekali lagi. Pertemuan kita buat kali yang ke-16, yang mana insya-Allah pada malam ini, kita akan membincangkan ayat yang ke-17 dalam suratul Al-Mulk. Ayat 17 suratul Al-Mulk yang kita akan bicarakan, kita akan melihat apakah pengertian yang disebutkan oleh para ulama tafsir pada ayat nombor 17, kemudian apakah hubung kait ayat 17 dengan ayat nombor 16, dan kita akan membincangkan tentang apakah ibrah, apakah teladan pengajaran yang kita boleh jadikan sebagai panduan dalam hidup kita bermula daripada malam ini, yang mana teladan dan panduan itu kita akan bincangkan pada topik tindakan selepas tadabbur. Kemudian insya-Allah pada malam ini kita akan mencari apakah mutiara kata, mutiara hikmah yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-17 dalam suratul Al-Mulk. Sebelum saya teruskan pada ayat yang ke-17, izinkan saya mengulang kembali ayat nombor 16 yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Kenapa kita perlu mengulangi? Kerana ayat 16 ini adalah pasangan kepada ayat yang ke-17. Pasangan ni maksud dia topik dia sama, temanya sama, berkaitan dengan peringatan amaran dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sebentar lagi kita akan lihat apakah persamaan topik antara ayat 16 dengan ayat nombor 17. Okey, ayat nombor 16 yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Tetapi kita belum lagi membincangkan apakah tindakan yang boleh kita ambil daripada ayat nombor 16, kerana kita akan gabungkan tindakan tersebut, teladan tersebut pada ayat nombor 17. Baik. Ayat nombor 16 ini seperti mana yang telah kita bincang, yang telah kita bicarakan pada minggu yang lalu, pada siri yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala telah
memberikan ancaman. Ancaman ini ditujukan kepada siapa? Okay. Ancaman ini sudah pasti ditujukan kepada orang Arab musyrikin ketika mana ayat suratul Mulk ini diturunkan, ditujukan kepada mana-mana yang menentang, yang memusuhi dari sudut perbuatan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat nombor 16 ini, kalau kita lihat pada perkaitan dengan ayat yang sebelum dia. Ya, kalau ayat yang sebelum dia, iaitu ayat sebelum 16, ayat 15, kita telah dapat mempelajari bahawasanya Allah Ta'ala dalam dia mendidik, dalam dia nak dalam nak merubah sikap manusia ini, maka Allah paparkan dalam bentuk menunjukkan rahmatnya Allah, kasihnya Allah kepada manusia. Yang mana ayat 15 ini Allah Ta'ala menyebutkan contoh, iaitu Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan tempat mencari rezeki. Jadi ayat 15 ini cara, pendekatan yang Allah gunakan nak bagi bahawa manusia ni dengarlah cakap Rasul, ikutlah cakap Rasul tu, kan, supaya menyembah Allah yang satu. Allah yang satu itulah yang telah memudahkan bumi ini untuk dibuat tempat tinggal, boleh didiami. Bumi ini Allah Ta'ala pasak dia dengan gunung ganang supaya dia tetap tegak, supaya dia stabil. Supaya apa? Supaya manusia boleh duduk di atasnya, manusia boleh bercucuk tanam di dalamnya, manusia boleh pergi mencari rezeki di mana saja bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat 15 ini ayat yang berbentuk menyuruh manusia mengenang jasa baik, pemurahnya Allah, rahmatnya Allah kepada manusia. Okey, itu ayat nombor 12 yang telah kita bincangkan. Okey, apa berkaitan dengan ayat nombor 16? Ayat nombor 16 Allah tukar pendekatan. Tukar pendekatan tu Allah menggunakan pendekatan yang berbeza. Kalau ayat 15 Allah menggunakan pendekatan supaya manusia menjadi kenang budi pada rahmat Allah tu. Pada ayat nombor 16 Allah menukar pendekatan dengan menakutkan manusia terhadap kekuasaan Allah yang bila-bila sahaja Allah Ta'ala boleh jadikan bumi itu sebagai tempat mereka mendapat azab. Kalau ayat 15, dia berbentuk mengenang budi. Ingat rahmat Allah, ingat jasa baik Allah Ta'ala. Tapi mungkin, dan kita dapati memang dalam sejarah, ramai orang yang tidak mengenang budi kepada Allah dalam bentuk tidak bersyukur kepada Allah. Jadi nak guna pendekatan apa lagi? Allah gunakan pula pendekatan ayat nombor 16, iaitu memberikan amaran. Memberikan amaran bahawasanya kalau tak nak berubah juga, kalau masih lagi ia ingkar kepada nasihat para rasul, maka mereka diancam dengan azab. Azab itu adalah azab yang mereka berada di atasnya. Di atas mana? Di atas bumi itu. Jadi Tuhan yang sama yang jadikan bumi sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan,
maka Tuhan yang sama itulah yang boleh tukar. Allah Ta'ala boleh switch bumi itu daripada memberi nikmat kepada menjadi tempat azab. Jadi kita dapati, kita belajar dari Allah. Ya, kita belajar dari Allah. Allah menggunakan pendekatan ayat 15, pendekatan yang berbeza. Pada ayat nombor 16, pendekatan dia berbeza. Okey, kita dah faham untuk ayat nombor 16 dia punya perkaitan dia. Okey. Kemudian kita tahu bahawa ayat nombor 16 ini Allah Ta'ala memberi ancaman bumi tu boleh jadi sebagai azab. Macam mana bentuk dia? Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, dekat perkataan ayyakhsifa bikumul arda. Bumi itu dia boleh menimbus, dia boleh menenggelamkan manusia yang berada di atasnya. Bayangkan ayat 15, bumi kita pijak ni, stable je bumi. Kita boleh berjalan di atas bumi itu. Tak ada apa-apa yang berlaku. Tak ada orang tenggelam. Tak ada orang tertimbus. Bayangkan Allah Ta'ala mudahkan bumi itu. Tetapi Allah Ta'ala boleh tukar bila-bila saja. Bumi yang kamu berjalan di atasnya tak ada apa-apa berlaku. Ayat 16 mengatakan Allah Ta'ala boleh jadikan bumi itu menenggelamkan, menimbus manusia yang berada di atasnya. Sedangkan bumi yang sama. Okey. Apabila bumi ini dia menimbus manusia di dalamnya, kita telah sebut contoh siapa? Contoh Qarun. Kan? Maka Allah kata bumi tu fa'idha hiya tamur. Maka tiba-tiba bumi itu akan berguncang dengan hebat. Maknanya apabila manusia itu tertimbus, maka bumi ini akan berguncang kiri, kanan, depan, belakang, guncang. Supaya apa? Akhirnya manusia itu dia akan jatuh, masuk ke dalam. Macam kita ambil, kita nak guncang kan? Nak guncang. Kejung guncang apa? Apa nak guncang? Contohnya, kita nak nak guncang, kan nak bagi lumat, kan, nak bagi padat, kita pun guncang supaya apa? Supaya mudah kita macam kita buat susu anak lah contoh kan. Susu tepung. Masuk air dalam botol susu, nak bagi dia padat, dia lumat, kita goncang botol susu tu. Kan? Begitulah Allah Ta'ala sebut contoh bagi bumi tu. Fa'idha hiya tamur. Dia akan bergoncang. Maknanya manusia tu nak bagi dia masuk lagi dalam, Allah akan bergoncangkan bumi tu. Mula-mula bumi tu yakhsifa bikumul ard. Dia akan membenamkan kamu bersama dengan bumi, lepas tu bumi tu akan bergoncang. Goncang tu akhirnya manusia itu dia akan masuk ke dalam bumi. Kenapa Allah Ta'ala nak letakkan perkataan fa'idha hiya tamur? Apa signifikan dia antara kalau kita nak kaitkan dengan ayat nombor 15 kan? Ayat 15 kita telah ulas pada kuliah yang lalu. Bumi ni macam mana Allah Ta'ala boleh stablekan dia, kan? Sedangkan bumi ni kita belajar dengan graviti dia, dengan sebagainya. Dan kita telah belajar bumi ini cara nak bagi dia tegak, dia elok, tidak bergoyang, tidak berguncang, Allah pasak dengan apa? Allah pasak dia dengan gunung ganang. Betul kan? Tetapi Allah Ta'ala boleh tukar bumi itu daripada asal-asalnya tegak, mantap. Allah Ta'ala boleh menyebabkan bumi itu menjadi kosong. Kalau asal-asal bumi itu Allah Ta'ala tegakkan dia, Allah Ta'ala boleh apa? Allah Ta'ala boleh goncang bumi itu. Fa'idha hiya tamur. Maka apabila Allah goncang bumi itu, maka masuklah manusia yang berada di atasnya. Jadi moga-moga penerangan tersebut dapat mengingatkan kembali apa yang telah kita belajar pada ayat nombor 16. Okay. Moga-moga kita lebih jelas lagi kan kenapa suratul Mulk ini
fadilat dia, kelebihan dia boleh mengelakkan orang daripada diazab di dalam kubur. Kenapa istimewanya suratul Mul ini? Kerana suratul Mul ini lagi kita belajar, kita akan lebih dapat banyak mengetahui akan kekuasaan Allah yang tidak ada siapa-siapa pun boleh menandingi Allah. Sebab itu awal-awal ayat dalam suratul Mul Allah dah bagi tahu dah kepada kita pada pengenalan lagi, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah di atas segala sesuatu itu berkuasa. Apa contoh Allah tu berkuasa? Ayat 15 bagi tahu satu contoh Allah tu berkuasa. Bumi ni Allah Ta'ala jadikan dia mudah untuk manusia. Apa lagi bukti Allah tu berkuasa? Allah kata pada ayat pertama, dia berkuasa atas setiap sesuatu. Apa contoh dia? Ayat 16 bagi tahu. Ayat 16 bagi tahu contoh lain. Allah Ta'ala boleh tukar bumi itu menjadi tempat azab kepada mana-mana manusia. Oleh kerana itulah, kita telah nyatakan bahawasanya pendekatan dalam suratul Mul ini, kalau kita nak pecahkan ayat by ayat, bolehlah kita letakkan ada 15 bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila tuan-tuan nak baca suratul Mul, ingat 15 bukti ini. Jadi lain cara kita nak membaca suratul Mul. Kita nak buka suratul Mul, kita dah tahu dah. Aku buka je suratul Mul ini, aku akan dapat mengetahui, dapat mengukuhkan, dapat memantapkan lagi keyakinan terhadap Allah itu sangat berkuasa. Kekuasaan Allah yang mana? Okey. Dia sama pendekatan kalau kita baca ayatul kursi. Siapa ikut ayat kursi, kita guna pendekatan ada 12 bukti yang menunjukkan keesaan Allah. Tapi kalau Al-Mul, ada 15 bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah, mana-mana azab di dalam kubur yang datang dekat kaki kita, yang datang pada kepala kita, yang datang kiri dan kanan kita, suratul Mul, dia akan mempertahankan manusia yang didatangi azab daripada segala penjuru, seperti mana yang telah kita bincangkan pada awal-awal siri pertama, bincang tentang kelebihan suratul Mul. Lepas tu kita belajar pelan-pelan supaya lagi banyak kita belajar, lagi kita rasa, lagi kita dapat mengenali Allah. Kita akan dapat jawapan, patutlah kelebihan dia sangat agung suratul Mul ini. Berbeza yang selama ni kita hanya baca saja, tetapi kita tidak dapat penghayatan, tidak dapat menggerakkan jentik hati kita tu, rasa keagungan Allah, kebesaran Allah. Jadi moga-moga hasil daripada tadabbur suratul Mul ini dapat menambah rasa kelazatan, dapat menambah rasa keimanan, dapat kita memahami tentang apa yang kita pelajari. Okey. Jadi daripada 15 bukti itu, kita telah nyatakan pada minggu lepas bahawa bukti yang ke-8 berkaitan dengan ayat nombor 16 dan juga ayat nombor 17.
Nanti kita akan bincang kejap lagi ayat nombor 17. Okey, kita dah ingat apa kita belajar pada minggu lepas. Okey, sekarang kita pergi kepada ayat nombor 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Okey, atau ataupun maknanya ini juga dikatakan maknanya bahkan, bal. Atau membawa makna bahkan, amintum, kamu, apakah kamu, adalah persoalan, ya. Amintum, kita telah kupas pada siri yang lepas persoalan, ya, persoalan daripada huruf hamzah amintum dekat sini, apakah, ya. Allah bertanya dekat sini adalah pertanyaan yang mengingkari, mengingkari perasaan mana-mana manusia yang dia rasa macam dia sentiasa akan selamat. Jadi Allah mengingkari mana-mana manusia yang dia rasa dia selamat, dia rasa dia aman berada dekat muka bumi tu. Jadi Allah merasa takjub, dalam masa sama mengingkari tentang ada manusia ni, dia macam manusia ni dia ingat dia boleh buat sesuka hati, takkan jadi apa-apa buruk kat dia ke? Itu Tuhan kata amintum man fis sama, atau apakah kamu telah merasa aman terhadap Allah yang di langit, maknanya Allah yang menguasai di langit itu, ayyursila alaikum hasiba, ayyursila alaikum, bahawa dia, iaitu Allah, yang menguasai pemerintahan dia sampai di atas langit itu, akan mengirimkan, yursila, menghantar, mengirimkan, alaikum, ke atas kamu. Apa yang Allah nak hantar? Apa yang Allah nak kirimkan ke atas kamu? Hasiba, badai ataupun angin yang kuat, yang angin itu membawa batu-batu. Hasiba dekat sini para ulama berbeza pandangan lah. Ada mengatakan memang batu. Memang Allah hantar hasiba ni memang batu yang datang dari langit. Okay. Ada para ulama mengatakan dia adalah ar-rih, iaitu angin yang kuat membawa batu-batu. Okay. Jadi kita kata dekat sini Allah Ta'ala merasa sangat takjub. Takjub tu Allah Ta'ala rasa pelik terhadap sikap manusia yang dia boleh rasa macam tak jadi apa-apa dekat sepanjang hidup dia, ya, dengan dia mengingkari kerasulan, dengan dia tak ambil peduli langsung tentang peringatan tu. Allah kata dia boleh relax je. Dia boleh relax, dia tak macam dia tak takut ke tentang Tuhan yang berkuasa, pemerintahnya di langit. Allah Ta'ala ni berkuasa, menguasai langit ni, yang boleh hantar dekat dia angin yang bersamanya dengan batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Allah kata maka sata'lamu, kelak ataupun nanti kamu semua akan mengetahui, kaifa, bagaimana, nadhir, peringatanku. Okay. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya
menunjukkan rasa apa? Menunjukkan rasa sangat takjub, kagum. Kagum tu bukan kagum bentuk suka, kagum dalam bentuk mengingkari. Boleh dia rasa macam takkan jadi apa-apa dekat dia, dengan azab Tuhan yang Allah boleh hantar angin yang membawa batu-batu kena kepada mereka. Nanti kalau batu tu dah sampai, dah kena pada mereka, dah tengok depan mata, masa tu sata'lamu, maka mereka akan mengetahui bagaimana peringatanku. Peringatanku tu dikaitkan juga dengan azab batu itu, dikaitkan dengan hausibah, dikaitkan juga dengan apa? Dengan yang selama ini telah ada orang yang datang memberikan peringatan. Okey, boleh faham kan ayat nombor 17? Tak susah untuk kita memahami ayat nombor 17. Okey. Mari kita lihat hubung kait dia. Okey, apa perkaitan ayat 17 yang sedang kita baca tadi itu, yang telah kita baca, dengan ayat sebelum ni? Ayat 16 dan 17 persamaan dia apa? Bentuk apa? Bentuk amaran, ancaman dari Allah kepada manusia yang berada di mana? Yang berada di bumi itu. Yang mereka ini mensyirikkan Allah, mendustakan para rasul, mengingkari perintah rasul. Allah memberi amaran kepada mereka bahawasanya mereka itu akan ditimpa azab. Persamaan ayat 16 dan 17. Okey. Tetapi walaupun dia ada persamaan, dia ada perbezaan dari sudut bentuk azab dia. Okey, cuba kita tengok. Kalau ayat nombor 16, bentuk azab itu bermula dari bawah. Maksudnya azab tu ada di bumi. Bumi tu boleh tenggelamkan mereka bila-bila. Macam kita tuan-puan, kita tak rasa takut ke? Jalan, tiba-tiba tanah tu boleh runtuh. Tanah yang di bawah tu boleh terbuka bila-bila. Kita biasa kan, jalan, tengok jalan berlubang, lubang dalam. Tu Allah boleh buat bila-bila je. Kan? Kalau kita baca ayat ni, bila-bila saja Allah boleh apa? Allah boleh perintahkan tanah itu menimbus, menenggelam ke orang di atasnya. Jadi azab dia adalah azab dari bawah. Okey. Ayat 17 pula Allah memberikan ancaman azab dari atas. Azab dari atas tu adalah azab dari langit yang Allah Ta'ala akan menghantar angin membawa batu tadi. Alaikum hausibah. Okay, nampak tak persamaannya? Dan nampak tak sedikit ada perbezaan dari sudut bentuk azab? Jadi kalau kita gabungkan ayat 16 dengan ayat 17, kita tidak boleh nak lari ke mana-mana. Betul tak? Nak lari ke bumi, Allah Ta'ala boleh perintahkan bumi. Betul. Di atas bumi, kita berjalan sentiasa adalah langit. Bayangkan kalau Allah bagi dua-dua azab, nak menunjukkan kepada kita hebatnya Allah Ta'ala ni. Ya. Okey. Dah boleh faham perkaitan dia? Okey. Sekarang kita hendak lanjutkan kepada ni. Nak memahamkan lagi bentuk azab dari langit, iaitu badai, angin yang kuat membawa batu ni. Cara dia adalah tuan-tuan dan puan digalakkan untuk melihat ayat
ayat lain dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala ada sebutkan contoh azab yang sama seperti mana azab yang diancam pada ayat 17. Boleh tengok dalam suratul Al-Isra, dalam suratul Isra ayat 68. Boleh tengok dalam suratul Al-Ankabut ayat nombor 40. Boleh juga tengok dalam suratul Qamar ayat nombor 34. Okay, kita ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh pada ayat lain. Siapakah manusia yang pernah Allah memberikan ancaman? Okay, kita kena ingat, kita kena faham ya, ketika ayat Quran turun kepada siapa? Turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ayat ini dia nak kaitkan dengan siapa? Nak dikaitkan dengan penduduk Mekah ketika itu yang mereka telah menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas Okey. Namun pada hakikatnya sebelum ini sudah ada golongan manusia yang telah terkena seperti ancaman ayat nombor 17 tu. Maksudnya sudah ada manusia sebelum ini yang dia mendapat azab daripada atas. Okey, manusia itu kita sedia maklum adalah salah satu darinya adalah kaum Lut. Tadi kalau kita nak baca kisah kaum Lut, insya-Allah nanti kita akan, kenapa tak keluar nama surah? Okey, suratul Qamar ayat nombor 3334 Okey, ni suratul Qamar. Okey. Kita tengok contoh ayat. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzaban qaumul Lutin bin nuzur. Kaum Lut. Kat sini ada jawapan dia. Kaum Lut telah mendustakan ancaman-ancaman yang telah disampaikan oleh Nabi mereka, Nabi Lut alaihissalam. Maka Allah buat apa balasannya? Inna arsalna alaihim hasiba. Sama tak macam ayat 17 ada perkataan hasiba. Yursila alaikum hasiba. Sama macam suratul Qamar. Jadi perkataan hasiba di sini dia merujuk kepada siapa? Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami telah menghantar kepada mereka hasiba, angin ribut yang menghujani mereka dengan batu-batu. Illa ala Lutin, kecuali yang tak kena keluarga Lut. Jadi mereka tu siapa? Mereka tu adalah kaum Lut. Berdasarkan ayat ini, kita dapati rupa-rupanya yang Allah Ta'ala ancam, yang Allah Ta'ala beri amaran pada ayat 17 tu, dia bukan sekadar ancaman tau. Sekadar nak acah-acah je. Tetapi sebenarnya pernah Allah Ta'ala berikan pada kaum Lut. Jadi orang Arab Mekah, kalau kamu ada perangai yang sama macam kaum Lut, yang tidak ambil peduli apa kata Nabi Allah Lut, korang boleh mendapat azab yang sama macam kaum Lut. Tetapi mereka ni macam tak rasa macam itu yang Allah Ta'ala bertanya tu, amintum noh.
Tapi orang Arab musyrikin, mereka dalam keadaan macam tidak mengambil, mereka macam, ialah mereka lawan Rasul, mereka ingat tak jadi apa-apa dekat mereka. Sebab tu Allah memberi ancaman dengan ayat nombor 17. InsyaAllah kaum Lut ni kita akan cerita spesifik lagi nanti pada ayat nombor 18. Tapi bukan malam ni. Kita akan masuk pada minggu hadapan. Tapi saya nak tunjukkan contoh bahawasanya, perkataan hausiba tidak hanya ada pada suratul Mulk ayat 17, tapi dia juga ada pada suratul Qamar ayat nombor 34. Okey, dah faham ya maklumat ini? Okey, jadi mari kita tengok perincian dia. Okey. Dalam taksim misbah, kenapa Allah Ta'ala nak bertanya amintum? Kenapa Allah tu nak bertanya? Tadi kita dah sebut pada awal-awal. Okey, ni kita ulang semula. Sebab kita jumpa pada ayat nombor ayat nombor 16 kan kita jumpa amintum, apakah kamu merasa aman? Kan kita jumpa kali kedua dah ni. Kali pertama tu waktu kita baca ayat nombor 16 kan. Dekat sini. Amintum. Kita jumpa. Amintum. Kita jumpa. Jumpa sekali lagi pada ayat nombor 17. Okey. Sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita? Bagi kita nak faham ayat ni. Okey, kita baca apa ulasan taksim misbah. Okey, kata Pak Qur Shihab dalam taksim misbah, perkataan kalimah amintum yang dimaksudkan di sini, dia kata pada ayat 17 itu, ialah merasa aman yang mendorong seseorang menjadi lalai dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya amintum tu merasa aman kan? Merasa aman tu kenapa mereka Allah Ta'ala mengingkari perasaan mereka merasa aman tu? Sebab jika mereka merasa aman, akan membawa mereka menjadi orang yang lalai bahawasanya Allah Ta'ala tu berkuasa nak balas mereka. Itu perasaan. Maknanya merasa aman. Kenapa Allah Ta'ala nak tegur perbuatan mereka merasa aman tu? Kerana apabila kita rasa selamat, akan rasa aman, mendorong kita menjadi lalai terhadap yang Allah tu sebenarnya berkuasa, boleh balas apa tindakan yang mereka dah buat. Macam kita lah, contoh dia paling mudah SOP. Kenapa orang dah tak nak ambil peduli SOP dah? Tak semualah, kan? Orang dah kadang-kadang malas dah nak ambil dekat Amal Sejahtera tu, kan? Malas dah nak guna hand sanitizer lah, paling nampak sekali orang memang dah tak kisah dah. Kan? Kenapa boleh lalai terhadap SOP tu? Sebab orang dah rasa aman dah daripada COVID tu. Sebab orang ingat apa? Oh, ramai dah vaksin, tak jadi apa-apalah ni. So, perasaan merasa aman tu akan menyebabkan orang lalai daripada mematuhi SOP yang sangat penting untuk mencegah, menghalang daripada terkenanya positif COVID-19. Jadi itulah ayat yang orang kafir musyrikin mereka merasa aman. Jadi Allah Ta'ala tegur perasaan merasa aman tadi tu. Kenapa perlu ditegur? Kenapa perlu diberikan amaran kepada mereka? Sebab apabila mereka merasa aman,
mereka akan buat donor je, mereka akan buat tak kisah je apa yang telah mereka lakukan yang mereka tak sedar sebenarnya. Tindakan mereka, perbuatan mereka, kata-kata mereka kepada Rasul tu boleh mengundang kemurkaan Allah. Sebab itu pada ulasan berikutnya Pak Quraisy Shihab dia terangkan kenapa perlu ditegur perbuatan merasa aman tadi tu. Dia kata Al-Quran mendorong manusia untuk meyakini adanya hukum-hukum alam yang telah ditetapkan Allah dan menjadi pengaturan Allah terhadap alam semesta. Apa maknanya? Ini saya memang ambil sebiji-sebiji apa nak saya misbah. Kalau ambil sebiji-sebiji macam ni, dalam penulisan tesis dia panggil plagiat. Jangan duk amal macam ni lah. Faham kalau kita nak angkutkan satu maklumat dalam kitab, kita kena ulah dia. Okay. Maksud ayat ni, Pak Quraisy Shihab ni, dia ulah macam ni. Dia kata kenapa sampai Allah Ta'ala nak, kenapa sampai perlunya ada ayat amin tom tu. Pertama kita tahu, kalau tak tegur, nanti mereka ini akan sentiasa lalai. Okey, daripada mengingati Allah tu, dia maha berkuasa. Kan? Terhadap tindakan mereka. Jadi kata Pak Quraisy Shihab, Al-Quran, dia mengajar kita sebenarnya nak bagi tahu kepada kita semua bahawa alam ini dia ada hukum-hukumnya, dia ada peraturannya. Maksud dia, sudah ketetapan Allah. Maksud dia, sudah ketetapan Allah. Siapa-siapa yang buat sesuatu yang Allah Ta'ala tidak suka, maka dia akan berhadapan dengan azab Allah. Itu sebenarnya ayat 16 dan 17 tu, sebenarnya nak bagi tahu Allah Ta'ala ni, cara dia mengatur alam ni. Kenapa kita kata Allah tu dia mengatur alam? Kerana kita baca ayat pertama, kan Allah Ta'ala tu kata, biyadihil mulk, di tangannya itu adalah pemerintahan. Jadi Allah Ta'ala nak jelaskan kepada kita, cara Allah perintah alam semesta ni. Sudah ada satu polisi, ketetapan dari Allah. Siapa-siapa yang dia mengingkari Rasul yang diutuskan, dia membangkang menolak wahyu yang diturunkan, mereka akan berhadapan dengan azab. Contoh kalau kita nak mudah faham, kalau macam kita buat salah, kan, kita ada undang-undang telah tetapkan. Kalau dia mencuri, apa hukuman yang telah ditetapkan? Penjara sekian. Contoh, kalau dia mengedar dadah, apa hukuman yang telah ditetapkan? Sekian. Contoh. Jadi ayat 16 dan 17 ni sebenarnya Allah Ta'ala nak ajar kita seperti itu. Allah nak bagi tahu bahawa dalam cara Allah Ta'ala mengatur ini, Allah Ta'ala boleh, Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya siapa-siapa yang buat mana-mana perbuatan yang Allah Ta'ala murka, maka dia akan berhadapan dengan azab, sama ada azab itu dari bawah ataupun azab itu daripada atas. Hebatnya Allah Ta'ala dalam dia menjaga, mengatur kehidupan alam semesta. Tak ada siapa boleh lari, kan? Kalau orang kata, dia tak sama dengan manusia. Kalau manusia, orang buat salah, dia boleh lari tak? Boleh lepas tak? Boleh. Betul kan? Dia boleh upah peguam yang hebat. Betul. Dia boleh terlepas daripada hukuman. Betul. Ataupun dia lari pergi negara lain supaya hukuman tak dijatuhkan kepada dia.
boleh buat. Tetapi Allah bagi tahu. Nampak tak? Contoh tadi nak bagi faham kepada kita, kenapa Allah Ta'ala nak sebut tentang ayat 16 dan 17 tadi. Dalam masa yang sama, kita dapat belajar cara Allah Ta'ala nak didik manusia ni. Kalau manusia ni dididik dengan tunjukkan sayang, rahmat, kadang-kadang ada manusia dia akan jadi besar kepala dia. Dia akan ambil kesempatan tu. Oleh sebab itu Al-Quran mengajar manusia juga dalam bentuk nakutkan, memberi amaran. So kita pilih nak yang mana. Adakah kita nak termasuk dalam mendapat rahmat Allah ataupun kita nak termasuk di dalam mendapat azab Allah. Okey, kita dah faham maklumat ni, insya-Allah sedikit. Okey. Saya buka soalan. Okey. Yang tafsir As-Sa'di ni kita boleh bacalah sama seperti mana yang telah pun saya ulas tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada pengajaran, tapi sebelum tu kita nak tutup ayat 17 ni, kita nak kaitkan dengan ayat-ayat sebelum ni. Ni cara kita nak kita nak buat satu kesimpulan, kita nak buat macam kita nak gabungkan maklumat ni, kita nak belajar tentang Allah, cara Allah mentadbir alam ni, macam mana Allah tu berkuasa, macam mana Allah memerintah alam semesta ini. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, sebelum kita pergi pada pengajaran ni. Okey. Cara membina rasa takut kepada Allah dalam suratul Mulk. Maknanya pendekatan yang Allah gunakan dalam suratul Mulk ini, ya, yang disyariatkan, yang disunahkan kita membaca setiap malam ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak membina kepada kita supaya kita ni sentiasa takut kepada Allah. Jadi kita telah ulas takut tu apa. Pada ayat sebelum ni kita pernah belajar. Okey. Sampai ayat nombor 18, bolehlah. Okay, ini pendekatan, ini contoh saja ya daripada saya. Tuan-tuan boleh ubah, tuan-tuan boleh tambah dan sebagainya. Okey. Dapatan saya, okey, sebagai pembimbing dalam sesi tadabbur ni, okey, dapatan saya sampailah ayat nombor 17 yang kita baca pada malam ni, kita boleh pecahkan ada 3 cara. 3 cara yang Allah Ta'ala nak membimbing kita dekat dengan dia, takut kepada dia. Okey, nombor satu adalah dengan cara Allah Ta'ala terangkan betapa luasnya ilmu dia, betapa dalamnya pengetahuan Allah telah diterang ayat 13 dan ayat nombor 14. Kita telah kupas sebelum ni. Kan? Jadi kalau manusia ni dia kenal Allah, dia tahu Allah Ta'ala tu sangat luas ilmunya. Ya. Benda yang ada, perkara yang ada di dalam hati pun Allah Ta'ala boleh tahu. Allah tu latif, Allah tu khabir. Pendekatan yang cara pertama ni, ayat 13-14 ni dah dapat memupuk rasa kita. Aku nak duduk sorang-sorang pun Allah Ta'ala tahu. Aku ke mana-mana pun Allah Ta'ala tahu. Cara ini dapat membantu kita kepada membina rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kita dapat kenal Allah secara tak langsung. Okey, kemudian cara yang kedua pada ayat 15, Allah Ta'ala minta kita mengenang rahmatnya yang telah memudahkan bumi untuk kita semua. Kan Allah Ta'ala sebut. Kan kita dah sebut kat pengajaran tu. Kenapa Allah Ta'ala kata pergilah mana-mana segala penjuru dia, penjuru bumi ni, makalah rezekinya, kepadanya kamu akan dikembalikan. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya di mana-mana kita pergi, Allah Ta'ala itu
mengetahui. Kerana bumi itu adalah bumi dia. Dan masih sama kita kena rahmat Allah. Cara yang ketiga adalah kita kena mengetahui ketetapan Allah, sunnatullah ke atas orang yang ingkar. Ini pada ayat 16, 17 dan 18 lah. Tapi kita tak masuk lagi 18. Minggu depan kita masuk ayat nombor 18. Tetapi ayat 18 tu boleh diletakkan sekali pada topik ayat 16, 17 dan 18. Pasal apa sebenarnya? Pasal satu ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan ke atas orang yang ingkar. Jelas boleh faham. So, 3 perkara ni sebenarnya kalau kita baca suratul Mul, kita sudah dapat sedikit sebanyak kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak lanjutkan. Paling penting sekali apa dia? Adalah pengajarannya. Okey, kita tengok tindakan terlepas tadabbur. Ibnu Katsir tu jadi saya baca kemudian. Okey, ini paling penting. Inilah outcome kepada sesi tadabbur kita pada malam ini. Ada 2 tindakan, ini sekadar contoh yang dapat saya kongsikan. Kalau kita dah faham ayat 17 tadi, kita dah tahu perkaitan dengan ayat nombor 16. So, apa kita kena buat? Apa yang kita kena tambah baik? Okay, nombor 1. Kita semua hendaklah menjauhi apa sahaja perbuatan yang boleh mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita dah belajar tadi, Allah Ta'ala telah tetapkan kan, nak memberikan ancaman azab. Sama ada azab itu datang dari bawah ataupun azab itu datang dari atas. Maknanya, kalau kita ada buat mana-mana perbuatan yang boleh mengundang azab Allah, kita berada di dalam keadaan bahaya. Kita sepatutnya tidak boleh merasa aman. Kita patutnya kita takut. Tapi cara kita takut tu kita buktikan dengan kita berusaha sedaya upaya menjauhi apa saja yang boleh mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk tindakan pertama ni, kita tengok ayat Quran lain yang Allah menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita kalau berlaku sesuatu perkara di muka bumi ni, sebenarnya memang salah kita. Maknanya azab itu kalau turun, memang sebab kita. Kita tengok contoh dalam surah Syura ayat 30. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa jua musibah yang menimpa kepada kamu, maka ia adalah dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu. Jadi kita dah tahu dah formula dia. Kita dah tahu dah ketetapan Allah. Apa saja musibah yang berlaku ni adalah disebabkan oleh kita sendiri. Jadi kalau kita dah tahu berdasarkan ayat 16 dan 17 tadi juga, dikuatkan dengan ayat surah Syura ini, ayat 30, maknanya kita kena buat apa? Apa faedah kita baca Quran? Apa faedah kita memahami ayat Quran? Bayangkan kalau semua orang, kalau semua rakyat, kalau semua orang beriman, Islam dia baca Al-Mulk, dia ambil tindakan pertama, aman dunia ini. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu apa yang berlaku kepada kamu ni adalah disebabkan oleh tangan-tangan kamu.
Lepas tu tangan-tangan ni maknanya kesalahan kita, dosa kita. Dalam banyak-banyak kita buat dosa tu, Allah Ta'ala ampunkan sebahagian besar. Sebahagian besar tu maksudnya, kalau kita buat dosa 100, 70% Allah ampunkan. Allah tak balas apa-apa. Tapi 30% itulah Allah datangkan musibah. Faham tak maksud ayat dia? Ni kita ambil secara umum. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak sempat nak masukkan satu dekat ayat Quran. Saya minta tuan-tuan salin boleh. Apa di antara perbuatan yang boleh mengundang azab Allah bila-bila? Ini sangat bahaya. Saya terlupa nak masuk satu ayat tu. Tuan-tuan tolong tulis ayat ni. Okey. Ayat dia adalah surah Al-Anfal. Surah ke-8. Okey. Tuan-tuan cari ayat nombor 25. Tuan-tuan tulis dekat nota tu. Surah Al-Anfal, ayat nombor 25. Siapa boleh dapatkan muka surat dia, nanti bagi tahu. Okey. Tuan-tuan tahu tak ayat ni berkenaan dengan apa? Ayat ni sangat menakutkan. 8 hingga 25. Sebab tu mungkin nanti akan ada orang bertanya, kalau orang tu tak buat dosa, takkan dia kena juga bala? Dia boleh datang azab. Ayat 25 surah Al-Anfal bagi jawapan. Kalau kita baca ayat 25 surah Al-Anfal, izinkan saya baca ayat dia. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khaffah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah kata apa? Dan peliharalah dirimu. Dirimu ni kalian semua. Dari siksaan yang tidak akan hanya kena kepada orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu. Maknanya Allah berkata apa? Allah kata, jaga diri kamu semua baik-baik. Allah kata, jaga diri kamu elok-elok daripada mana-mana siksaan Allah, azab Allah. Kalau dia datang, dia tak datang kepada orang yang zalim saja yang kena. Maknanya semua kena. Baca ayat 25 tu. Semua kena. Lepas tu Allah bagi tahu, kalau semua kena azab tu, kata Allah, azab Allah tu Allah kata apa? Syadidul iqab. Sangat keras azabnya. Jelas? Okey. Sebab apa tau? Sebab apa semua orang kena? Sebab tu mungkin ada bertanya soalan, kalau orang tu dia tak buat salah apa-apa Ustaz, kalau dia tak berdosa, dia kena juga ke azab tu? Ya, semua boleh kena. Allah sebut pada ayat 25. Sebab apa? Salah satu sebab dia adalah, kalau kita semua ni suka hidup sendiri-sendiri. Ataupun tagline dia, ada ku kisah. Orang sebelah nak buat apa, ada ku kisah. Orang lain nak buat apa, lantak pilah. Buat apa nak jaga tepi kain orang? Yang perkataan jangan jaga tepi kain orang inilah sebenarnya yang boleh termasuk dalam ayat nombor 25. Bukan semua boleh kena ambil tahu pasal orang. Tetapi kalau salah itu nampak, mungkar itu nampak depan mata, tahu itu mungkar, apa kita buat? Kita tahu benda tu benda baik, tapi kita ajak tak? Kita bagi tahu tak? Ataupun kita suka hidup, aku dengan keluarga aku cukup lah, malas lah nak pergi peduli pasal lantak dia lah, kubur masing-masing. Orang kata, betul lah, kubur tu masing-masing. Apa yang saya katakan ini bukan dari saya. Saya nukilkan tuan-tuan hadis sahih.
riwayat Abu Daud daripada riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nombor hadis tu 4338. Nabi kata apa? Dalam sabda Nabi SAW, kalau Nabi cakap pun tak nak percaya, tak nak ambil kisah, tak tahu lagi kita, hati kita ni mati ke? Nabi kata apa? Innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au zalima, apabila mereka melihat orang yang buat zalim, maknanya buat kemungkaran, falam ya'khudhu ala yadayhi, tetapi dia tidak menghentikannya, mengubahkannya, au syaka ayya ummahumullahu bi'iqabin, hampir-hampir sahaja Allah akan meratakan azab kepada mereka semua. Faham tak maksud hadis tu? Maksudnya, apabila manusia ni dah tak pedulilah orang buat apa, dia tahu itu mungkar, dia ada kuasa, dia ada jawatan, dia boleh cakap, dia boleh tegur. Tapi kalau dia dah tak peduli dah, maka kata Nabi, hampir-hampir semua orang, kalau Allah hantar azab kepada orang buat mungkar tu, orang yang berdiam diri tu, orang yang memang tak ambil langsung untuk mencegah benda mungkar ni, dia sekali akan kena azab. Itu yang Allah sebut pada surah Al-Anfal ayat nombor 25. Apabila Allah datang azab, azab tu boleh datang dari bawah, azab tu boleh datang daripada atas. Jangan kita duk baca ilmu tiap-tiap malam, baca, tapi mungkar dalam keluarga tidak diatasi. Mungkar dalam keluarga kita, adik-beradik kita tahu mungkar, kita tak ambil peduli apa-apa. Jiran-jiran kita, siapa-siapa pun. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian. Sebab itu kita letakkan pada tindakan yang pertama ni adalah kita kena jauh apa sahaja perbuatan yang boleh mengundang azab Allah. Satu daripadanya adalah jika kita meninggalkan kerja Nabi, iaitu kerja Nabi SAW adalah mengajak orang buat kebaikan, mengelakkan orang buat kemungkaran. Kalau kita tinggalkan kerja Nabi itu, kalau kita suka hidup tak nak ambil kisah pasal orang lain, maka kita semua sebenarnya sedang mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang bila-bila saja Allah Ta'ala boleh datangkan. Sama ada daripada bawah ataupun daripada atas. Ini satu contoh. Lain-lain tu banyaklah. Okey. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Okey, cuma nak amar ma'ruf nahi munkar ni dia ada banyak pula pecahan dia ya. Dia ada banyak langkah-langkah dia. Paling kecil sekali adalah dengan hati. Kita kalau kita tak rasa sakit hati tengok orang buat benda mungkar, habis kita. Maksudnya kalau kita tengok orang benda mungkar, kita nak tegur tak berani, ataupun kita rasa macam nanti aku pula jadi masalah kan. Tapi kalau hati kita tu adalah, kalau aku ada kuasa lah aku, kalau aku ikut hati ni, kalau kita ada perasaan marah macam tu, sakit hati kita tengok orang buat benda salah tu, itu dipanggil selemah-lemah iman lah. Tapi masih ada iman tu lagi lah. Tu mencegah dengan hati. Tapi kalau memang dah tak peduli dah, maka habis kita semua. Okay? Jadi itu dia pengajaran yang pertama. Okey, pengajaran yang kedua yang kita nak belajar pada malam ni adalah, kalau kita tahu azab Allah Ta'ala tu boleh datang dari bawah, boleh datang daripada atas, maka kita banyakkan beristighfar, minta keampunan Allah, dan kita bertaubatlah kepada Allah supaya azab itu dapat dihalang daripada Allah Ta'ala datangkan.
Azab Allah boleh halang dari turun ke? Jawapannya iya. Boleh tu. Allah Ta'ala boleh halang. Boleh Allah Ta'ala tidak turunkan, tidak datangkan. Melalui istighfar dan bertaubat. Tapi kita ni pelik negara kita. Lagi kes kita COVID ni, orang bersukaria melampau-lampau. Kembali kepada hidup yang asal. Tak berubah. Tak mahu bertaubat. Masih nak bersukaria. Masih lagi nak sekian-sekian lah. Kita bimbang tau. Kita bimbang. Tapi kalau kita nak Allah Ta'ala angkat azab, hilangkan azab jangan turun, jawapan dia istighfar dan bertaubat. Saya sebut dalil dia. Okay, tuan-tuan tengok dalam nota tu, dekat suratul Al-Anfal, ayat 33, muka surat 180. Allah Ta'ala kata apa? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau, wahai Muhammad, berada di antara mereka. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Maknanya dekat ayat ni ada dua faktor Allah Ta'ala tak akan datangkan azab. Nombor satu, kalau Nabi masih ada. Nombor dua, kalau mereka beristighfar, minta keampunan Allah. Isu kita sekarang, Nabi dah tak ada. Tinggal satu saja lagi. Wahum yastaghfirun. Kita mungkin tak terfikir maklumat ni kan. Tapi itulah perkaitan yang boleh kita ambil daripada kita tadabbur ayat 16 dan 17. Okey, jelas ya dekat sini. Okey. Kita tengok dalil lain. Ali radhiyallahu anhu dia kata, "Ma nazala bala'un illa bidhanbin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah suatu musibah itu turun melainkan kerana dosa, dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat. Ini adalah kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita dah nukilkan apa Allah kata. Kita dah nukilkan apa yang Nabi kata. Kita nukilkan pula kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Okay. Kita terus pergi kepada mutiara hikmah. Okay, kita nak bina satu kita nak ambil teladan pengajaran dari sudut kita membina kata-kata hikmah daripada ayat tadi. Sebab dalam hidup kita mungkin tuan-tuan ada pegang mana-mana kata-kata kan, yang selalu pegang kan. Contoh, apa je tuan pegang? Contoh kalau kita nak pegang kata-kata bagan air dicincang tak akan putus. Contoh kita pegang maklumat tu sampai bila-bila, betul tak? Maka sepatutnya kita ambillah daripada Al-Quranul Karim. Jadi kita namakan ia sebagai mutiara hikmah Al-Quran. Kita ambil daripada ayat Quran. Ini pendekatan sebagai pendekatan yang saya nak gunakan. Okey. Tidak semestinya kalau tuan-tuan nak tadabbur, tuan-tuan mesti buat seperti ini. Tidak. Ya, tapi kita nak ubah cara kita berfikir. Okay. Nombor satu. Simple je lah, mudah je. Tak susah pun. Kita dapat belajar pada malam ni, azab Allah ni dia sangat pedih. Azab Allah ni dia sangat pedih. Ingat tak Tuhan kata ayat? فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ. Nanti kalian semua akan tahu bagaimana peringatanku. Maknanya sebenarnya Allah nak bagi tahu apa?
azab Allah Ta'ala ni, kalau Allah Ta'ala turunkan, dia sangat pedih. Kita kuatkan kata-kata pertama ni dengan ayat dalam surah Al-Hijr ayat 49 hingga 50. InsyaAllah dah nak habis dah. Sikit lagi. Allah Ta'ala kata apa? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah kata, khabarkanlah, bagi tahu, Allah kata, bagi tahu kepada hamba-hambaku bahawasanya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah buka pintu taubat. Allah beritahu Muhammad, kau beritahu dekat hamba-hambaku, aku ni pengampun, aku ni penyayang, kata Allah. Aku ni Maha Rahmat, kata Allah. Lepas tu Allah Ta'ala minta Nabi beritahu perkara kedua. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan khabarkan juga kepada mereka, sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ini kita sebut pendekatan tadi tu dengan Allah. Kan ada masa kita kenang rahmat Allah, macam ayat nombor apa, ayat 15 tadi. Tapi ada masa kita jangan lupa, azab Allah kalau dia datang, dia sangat alim, dia sangat pedih. Kita lihat terus kepada pengajaran yang kedua, yang terakhir. Azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya berpunca dari sikap manusia itu sendiri. Maknanya kalau azab Allah Ta'ala itu datang, kena, dia sebenarnya adalah bukan kerana Allah tu zalim. Tak. Allah tak zalim. Sebab itulah ayat tadi tu Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab tu kita belajar surah tu Al-Fatihah kan. Baca tiap-tiap hari. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Barulah Allah sebut tentang ghairil maghdu. Baru Allah sebut orang dimurkai. Maknanya Allah Ta'ala ni sayang dekat kita. Tapi kalau kita ambil kesempatan kasih sayang Allah dengan kita buat Allah murka, apabila kita kena azab, bukan kerana Allah tak sayang, bukan kerana Allah tu zalim, tapi perangai kita sendiri yang menyebabkan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kuatkan kata-kata hikmah yang kedua ni dengan ayat Quran. Okay, kita tengok dalam surah Ali Imran. Tengok dalam surah Ali Imran ayat 182. Allah kata apa? Zalika bima qaddamat aydikum. Demikian itulah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Allah kata apa? Wa anna Allah laysa bizallamin lil abid. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hamba. Kan Allah bagi tahu pada kita. Allah kata apa yang berlaku tu disebabkan kamu sendirilah. Dan sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi hamba-hamba. Okay, jelas saudara perempuan yang Allah rahmati. Lagi Allah kasih sekalian, tamatlah pengisian kita pada malam ni jam 10.30. Maknanya kita dah, Allah beri kita peluang selama 1 jam 15 minit. Alhamdulillah. Okey, kita dapat sesuatu pada malam ni. Ya, moga-moga kita dapat penghayatan. Walaupun tak banyak, tapi sedikit. Kita nampak jelas macam mana sepatutnya Al-Quran ni jadi petunjuk kepada kita. Kalau selama ini mungkin kita tak faham Quran ni, nak baca dapat pahala. Betul, itu jangan tinggalkan, teruskan. Tapi di sebalik Al-Quran itu memberikan pahala, Al-Quran ni dia bimbing kita semua. Dia bimbing kepada umat Islam supaya menjadi bertambah baik, bertambah beriman, bertambah bertakwa.
Baik, saya buka mana-mana persoalan dan pertanyaan kalau ada. Okey. Terima kasih ya kepada yang berkongsikan ayat Quran, terjemahan, ayat yang telah pun kita kongsikan tadi. Alright. Kejap. Ada bertanya dekat chat tu, saya ada satu soalan, dia kata, berdasarkan surah Al-Baqarah ini, Allah akan uji kita dengan perasaan takut, kelaparan, kekurangan terpendek. Adakah ujian di ayat tadi boleh merujuk kepada bentuk ancaman seperti mul? Okey, begini. Hidup ni semua ujian. Kita kena faham. Hidup, kita jangan lupa satu perkara yang kita dah bincang dekat ayat nombor 2. Hidup ini adalah ujian. Okay, hidup ni adalah ujian. Cara Allah uji kita dalam pelbagai bentuk, seperti mana ayat yang dinukilkan tadi. Allah uji dengan wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Allah uji kita dengan kekurangan harta benda, nyawa, kesihatan dan sebagainya. Okey. Ia berbeza dengan ancaman yang ayat 16 dan ayat 17. Dia berbeza. Ayat 16 dan 17 itu dia sudah merujuk kepada azab kepada yang mengingkari kerasulan. Kalau macam kita kena COVID ni, dia boleh jadi pada dua sudut. Dia boleh jadi pada dua sudut. Dua sudut tu maksud dia, secara umum, COVID-19 dia adalah ujian Allah. Okey. Lebih khusus lagi, kalau ada manusia, apabila dia dapat ujian itu, dia redha, dia pasrah, dia sabar, harapkan pahala pada Allah, ujian itu akan jadi rahmat pada dia. Tapi kalau satu pihak lagi, kalau dia tak sabar, dia marah, dia menyalahkan siapa-siapa dan sebagainya, maka ujian tadi itu bagi dia akan jadi azab. Bagi dia akan jadi azab. Faham tak? Dia dapat ujian COVID tu bukan dapat menambah pahala pada dia. Bukan dapatkan dekat diri daripada Allah, tapi makin jauh pada Allah. Kan? Lagi menyebabkan Allah bertambah murka pada dia. Maka COVID-19 tu jadi azab bagi dia. Tapi satu pihak lagi, COVID-19 tu bagi rahmat kepada dia. Tapi dua-dua tu di bawah tajuk ujian. Ujian lah, liyabluwakum. Allah menguji kita. Cara Allah uji kita dihantar pada wabak tadi. Faham wabak tadi. Maka pada wabak tadi itu, ada orang dia dapat rahmat Allah, ada orang daripada wabak tadi dia menjadi azab. Macam tu. Tapi ayat nombor 16 dan 17 ni dia khusus kepada sesiapa yang mengingkari, mendustakan para rasul. Ada kat situ. Sebab tu tadi kita bawa contoh kisah kaum Lut kan. Maksud dia yang ayat 16 17 tu dia khusus kepada golongan yang mengingkari. Dekat situ. Siapa yang dia tidak ingkar, Allah selamatkan dia. Macam kaum Lut tu kan. Kaum Lut tu Allah Ta'ala bagi dia azab. Tapi yang beriman dengan Nabi Lut, dia terus selamat. Itu maksud dia. Tapi secara umum, kaum Lut itu Allah bagi ujian kepada dia. Secara umum, Allah bagi ujian kepada dia. Kan? Allah hantar Rasul ujian. Secara umum. Lepas tu, tajuk ujian tu, dia lebih umum. Tapi di sebalik ujian tu, dia boleh jadi rahmat, dia boleh jadi azab. Macam tu. Tapi ayat 15-16 tu, dia memang khusus kepada orang yang buat perbuatan yang mengingkari kerasulan. Nanti waktu kita baca ayat nombor 18, kita akan lebih nampak lagi. Ayat 16-17 tu diancam kepada siapa?
Nanti waktu kita baca ayat nombor 18 pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana kita nak kekal motivated untuk selalu takut kepada Allah apabila iman kita mula goyah? Yalah, iman kita mula goyah. Dia ada banyak cara macam mana nak meningkatkan keimanan. Okay. Iman dia bertambah dengan ketaatan. Dia ada banyak cara nak beriman, nak tambahkan lagi takut pada Allah. Kita kena bersama dengan orang yang banyak cerita kebesaran Allah. Kena kurangkan sikit. Kena kurangkan berhibur ni. Kena kurangkan. Hibur ni boleh, cuma jangan banyak. Dia umpama garam. Kita kena kawan dengan orang yang selalu bagi kita peringatan pada kita, yang boleh tegur kita. Kita sebenarnya kita beruntung kalau dapat kawan yang selalu ingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, tentang dosa, tentang pahala. Jadi kita kena banyaklah banyak mendengar pengisian-pengisian yang bawa kepada ingat pada Allah, ataupun kita boleh tingkatkan keimanan kita dengan kita lihat dalam YouTube ke, dalam movie ke, cerita-cerita, tengok cerita pasal banjir ke, tsunami ke, azab ke, puting beliung ke, dia panggil ayat-ayat kauniyah. Itu boleh membantu kita. Tengok benda-benda pelik berlaku, hebat Allah Ta'ala. Itu secara tak langsung dia boleh pupuk iman kita. Wallahu Ta'ala. Baik, ada soalan secara verbal tak? Kalau tak ada, saya berhenti dekat sini. Ya, kita akan sambung insya-Allah pada minggu hadapan untuk ayat yang ke-18. Ayat 18 ni dia ada berkaitan dengan ayat nombor 17. Apa berkaitan tersebut? Kita akan ulang nanti pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khaira kepada penganjur majlis ilmu kita pada malam ni, Persatuan Semarak Cinta Kasih. Juga kepada tuan-tuan perempuan, jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada malam ini dan pada malam-malam sebelum ini dan malam yang akan datang. Saya mohon maaf atas kelemahan kekurangan, sama ada pada penyediaan nota ataupun pada penyampaian ataupun juga pada jawapan yang diberikan. Jika ada mana-mana kesalahan fakta dan sebagainya, tolong diberikan teguran. Kita sudahi pengisian kita pada malam ni dengan kita bertasbih, mohon keampunan dari Allah, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Terima Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.